Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pidato, salam satu Malaysia. Sejambak kasih seharam kasturi buat saudara-saudari peneraju majlis, kombinasi kehakiman yang bijaksana, guru-guru penggerak generasi berwawasan, seterusnya warga dewan yang berkarisma. Arena pada hari ini, saya lakari dengan sebuah pidato yang berpaksikan tajuk Bahasa Lambang Perpaduan Rakyat dalam satu persidangan antarabangsa bertajuk Pengajian Melayu 2014 Hubungan China-Malaysia di Beijing. Perdana Menteri pada masa itu, Dato' Seri Najib Razak berkata, Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan melebihi 300 juta orang penutur. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa yang boleh dipelajari dan dituturkan oleh sesiapa sahaja. Hadirin yang muliakan, meniti hujah saya yang pertama, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan. Di Malaysia terdapat 3 bah kaum utama, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu merupakan penduduk asal di Malaysia dengan kepadatan melebihi 50% daripada keseluruhan warga negara di sini. Oleh sebab itu, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan berdasarkan majoriti penduduk. Menurut Penyata Razak 1957, bahasa dalam asas ordinan pelajaran 1957, bahasa dan pendidikan dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan persefahaman dan perpaduan antara penduduk yang berbilang kaum. Warga Dewan yang cakna sekalian, hujah saya yang kedua, kedudukan bahasa Melayu sebagai teras perpaduan bangsa Melayu diperkukuhkan apabila kehadirannya tidak pernah disangsikan oleh kaum-kaum lain. Rahsia bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan hingga kini adalah kerana jaminan yang diberikan dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan dengan bebas. Cinta Ilah, gerakan Cinta Ilah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987 membuktikan betapa seriusnya kerajaan dalam mengangkat martabat bahasa ini sebagai bahasa berkomunikasi utama pelbagai kaum. Sejak itu, banyak kegiatan kebahasaan turut melibatkan kaum telah diadakan. Warga Dewan yang setia, bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa ilmu dalam bidang pendidikan kebangsaan. Begitulah hujah saya yang ketiga. Bahasa ilmu adalah bahasa yang digunakan untuk mengungkap ilmu dan memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu itu menjadikan sebagai bahasa wahana ilmu kerana kemantapannya yang ada memudahkan ia menyerap pelbagai budaya ilmu. Bahasa Melayu mampu bersaing dan berdaya maju dan mencapai bahasa ilmu. Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat dilihat apabila negara luar mengiktirafkan bahasa Melayu. Contohnya, bahasa dengan pengujudan dan penawaran kursus pengajian Melayu, kursus bahasa Melayu di Pusat Pengajian Tinggi luar negara. Intinya, bahasa Melayu yang dahulunya berperanan sebagai lingua franca dan juga bahasa kedua
akhirnya menjadi bahasa perpaduan, bahasa pengantar, bahasa ilmu, bahasa berkomunikasi, bahasa perundangan dan bahasa dapat mengungkapkan pelbagai genre dan domain di ilmu. Bahasa Melayu telah menjurus negara ke arah keharmonian dan perpaduan yang memantapkan satu Malaysia sehingga menjana negara sebagai pelopor perpaduan dan menjadi contoh negara yang mengamalkan demokrasi pelbagai kaum. Oleh itu, aspirasi negara melalui gagasan satu Malaysia boleh direalisasikan melalui fungsi-fungsi bahasa Melayu kerana bahasa lambang perpaduan rakyat. Akhir kata, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih.